kamu dengan kebenaran. Inilah sadiq, sesungguhnya aku orang yang benar. Itu dia. Ya. Wala yunzilanna Allahu ma yubri'u dhahri minal had. Dan pasti Allah Taala akan menurunkan ayat ma itu apa-apa. Ya, ma di situ apa-apa ditafsirkan sebagai ayat Al-Quran. Pasti Allah Taala akan turunkan apa-apa tu ayat lah. Ya, ma di sini maknanya ayat Al-Quran. Ya. Ma di sini bermaksud ayat Al-Quran, yubri'u dhahri minal had, yang akan membebaskan diriku daripada hukuman had. Maka apa berlaku? Maka turunlah ayat yang kita baca pada awal-awal tadi. Hukuman li'an diturunkan oleh Allah SWT sebagai cara untuk mengelakkan suami daripada dikenakan hukuman hudud kerana menuduh isterinya berzina. Walaupun begitu, bagaimana had ini dilakukan? Ini dia. Jadi li'an ini hukum ayat yang kita baca tadi, iaitu dalam surah An-Nur tadi, ayat yang ke-6, ke-7 dan ke-8. Surah An-Nur tadi kita baca. Ayat hukum li'an dalam 3 ayat ini Allah Ta'ala turunkan untuk mengelakkan suami daripada dikenakan had. Maka hadis yang kita baca ini tadi merupakan sebab turunnya ayat 6, 7 dan 8 surah An-Nur tadi. Itu dia. Jadi persoalannya macam mana nak dilakukan li'an itu? Itu persoalan dia. Li'an dilakukan dengan suami berkata di hadapan hakim dan khalayak ramai. Dan sunat khalayak ramai ini terdiri daripada ketua-ketua masyarakat dan orang soleh di kalangan mereka. Jadi hakim, boleh ada suami berkata di hadapan hakim dan khalayak ramai. Khalayak ramai ni galeri awam lah. Dalam mahkamah tu galeri awam tu, orang yang hadir di situ. Dan sunat galeri awam ini terdiri daripada orang-orang yang dihormati dalam masyarakat, tok-tok ketua kampung, tok-tok sidang, tok-tok ketua, wakil-wakil rakyat dan sebagainya. Orang soleh ni alim ulama, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, gitu. Ia juga hendaklah dilakukan dalam masjid di tempat yang tinggi seperti mimbar dan yang seumpamanya. Dalam konteks kita Indonesia, perkara ini biasanya dilakukan dalam mahkamah syariah. Kerana apa-apa yang dilakukan dalam mahkamah syariah ada autoritinya dalam undang-undang syariah. Kalau buat di masjid tak ada autoriti, tuan. Kalau dibuat di mimbar masjid tak ada autoriti. Maka dibuatlah di dalam mahkamah syariah. Pasal situ tempat yang berautoriti untuk menjalankan undang-undang dan peruntukan undang-undang syarak. Suami naklah berkata, aku bersaksi dengan Allah bahawa sesungguhnya aku daripada kalangan orang yang benar tentang tuduhan zina yang aku lemparkan kepada isteriku yang bernama si Fulanah bin si Fulan. Dan anak ini, yang jika isteri mempunyai anak zina ataupun sedang mengandung, ialah anak zina dan bukan daripada zuriatku. Jadi suami kena sebut macam tu. Itu lafaz dia. Jadi ini bergantung juga kepada peruntukan yang ada dalam undang-undang syariah. Suami dikenaki mengulanginya sebanyak 4 kali. Sekiranya isteri ada bersama-sama, maka suami naklah menunjuk dengan tangannya ke arah isteri tersebut. Kemudian pada kali yang kelima, selepas hakim memberikan peringatan kepadanya tentang bahaya berseks berdusta, suami naklah berkata, laknat Allah akan menimpaku jika aku terdiri daripada orang-orang yang berdusta. Ini berdasarkan firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Surah Azim. Mafhumnya, dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina sedang mereka tidak ada saksi-saksi yang mengesahkan tuduhannya itu, hanya dirinya sendiri, maka persaksiannya ini yang sah pada syarak. Bagi seseorang yang menuduh itu, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa sesungguhnya ia adalah dari orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima, hendaklah ia berkata, hendaklah ia berkata bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ia dari orang-orang yang dusta. Kenapa 4 kali? Sebab menggantikan 4 orang saksi, termasuklah diri si suami itu sendiri. Sebab dia tak ada saksi, cuma dia saja,
maka dia menuduh isteri dia berzina. Li'an tadi dia kena bersaksi sebut macam tadi sebanyak 4 kali. Dan kali kelima, kalau tuduhan aku ni dusta, aku bersedia menerima laknat Allah SWT. Berat ni. Kalau laknat Allah Ta'ala ni, Masya Allah, orang yang laknat Allah Ta'ala ni tak dapat rahmat dari Allah SWT. Waliyazubillah, kita pun takut tuan-tuan. Kita ni dah lah dosa banyak, amalan sikit. Jadi kita tak berani nak main-main perkara ni. Sebab itulah kita syorkan kepada suami-suami di luar sana, janganlah terburu-buru melakukan kaedah li'an ini, walaupun ia dibenarkan oleh syara. Sebab kan kita lihat apa yang dilafazkan dalam li'an itu sangat berat tuan-tuan, sangat berat. Jangan buat main. Jadi carilah jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti hubungan intim dan sebagainya. Melainkan kalau terbukti si isteri itu memang mengandung hasil dari perbuatan zina. Macam mana kita tak tahu? Kita tak lama bersama isteri kita, tapi isteri kita mengandung. Mana datangnya kandungan tu? Kita yakin berbulan-bulan dah tidur pun sebelah-sebelah, satu katil pun panas, tak mahu seorang sana seorang sini, tiba-tiba isteri kita mengandung. Mana datang? Takkan isteri kita ambil air mani kita cucuk dalam lubang dia dengan izin? Tak mungkin, kan? Tak tahulah, tapi secara ghalibnya apabila seseorang suami tidak menyetubuhi isterinya, maka untuk beberapa lama, maka mustahil si isteri itu akan mengandung. Itu orang yang nak kahwin tahulah. Tuan-tuan perempuan yang belum kahwin, yang cuba-cuba pula kahwin dulu, nikah dulu. Kerana nikah tu adalah sunnah Nabi. Jangan buat perkara yang bukan-bukan, tuan-tuan. Itu adalah perkara yang merupakan dosa besar. Jaga, tuan-tuan. Baik. Jadi ayat 7 dan 8 surah An-Nur tadi sudah menyebutkan tentang li'an itu tadi. Itu hadis Nabi SAW an Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu. Daripada Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu, Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi dari kalangan orang-orang Ansar, menceritakan, orang Ansar ni orang Madinah lah, menceritakan anna rajulan minal ansari. Ni tuan-tuan, seorang lelaki daripada kaum Ansar jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka lelaki ini berkata, ya Rasulullah, ara'aita rajulan wajada wa ma'amra'atihi rajulan. Apa pandangan tuan, tuan ya Rasulullah, jika seorang mendapati isterinya bersama lelaki lain? Buka-buka pintu bilik tidur, nampak si isteri tengah berzina dengan lelaki lain. Nampak bunyi wa'ah. Kerana pula suami pula dah tak tahan geram lah, suami rakam pula. Rakam syok ke rakam geram ke, tak tahulah, lebih dia rakamnya. Pasal apa nak mengenakan isteri tu? Kan kalau tak rakam kan isteri boleh pusing macam-macam. Tak adalah, itulah, inilah, semualah. Dia rakamnya video. Geram sangat ni. Jadi itu zaman sekarang, zaman dulu tak ada benda-benda ni. Maka lelaki ni bertanya pada Nabi SAW, apa pendapat tuan kalau seorang lelaki mendapati isterinya bersama lelaki lain? Main kayu tiga lah. Ayaqtuluhu am kaifa yaf'al? Ayaqtuluhu am kaifa yaf'al? Apakah lelaki, si suami itu boleh membunuh lelaki itu atau bagaimana? Nampak? Sebab kenapa lelaki itu bertanya begitu? Sebut bunuh dulu. Sebab lelaki ni ego dia tinggi. Tak usah tipu lah, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya sebagai lelaki memang ego tinggi. Kita tak boleh tengok isteri kita bersama lelaki lain. Tengok sajalah filem masa-masa Manis. Tengok macam mana Cikgu Syari, dia psycho, taruh isteri dia cikgu Norkiah kan. Disangka cikgu punya penyanyi pun. Dia taruhnya macam-macam, kutuk bagai semua, menangis-nangis. Jadi kawan-kawan Norkiah ni nak ajar Cikgu Syahri ni. Konon-kononnya Mahmud ini bercinta dengan Norkiah. Masuk bilik tu lampu dengan bunyi kokeng-kokeng, bergogor macam nak roman lah. Jadi Cikgu Syahri geram sangat.
Betul. Sampai cakap tak ada lagi perempuan bujang lain ke nak cari bini orang juga. Nampak. Ini adalah bukti ego seseorang lelaki lebih-lebih